السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya minta kepada Ustaz Adlan untuk memberikan sedikit pengenalan kepada kita yang digunakan pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasrahu wa walah. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak tuan rumah, iaitu pihak masjid, di atas kesudian memberikan ruang dan juga kemudahan untuk kita buat program pada pagi ini. Jazakumullah khairan. Dan juga terima kasih kepada pihak yang menganjurkan bersama, iaitu sahabat-sahabat daripada Ibn Mahdi Research Team dan juga pengajar bersama Al-Ahkam.net. Juga terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada yang hadir. Dan Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, mendengar bacaan Al-Quran sebentar tadi, dan akan melihat bagaimana hadis-hadis Nabi SAW dikaji dan diteliti oleh para ulama hadis. Di kesemuanya ini bagi saya satu pakej yang penting dalam hidup seorang Muslim. Dia mesti ada ilmu dan pengenalan, kalaupun tidak mendalam, untuk membolehkan dirinya memahami apa yang telah berlaku
sejak beribu tahun dahulu, sejak berkurun lamanya, bagaimana ilmu ini, iaitu ilmu-ilmu tentang Islam, dipelihara dan diwariskan dan diwarisi oleh para ulama. Jadi kita berkumpul pada pagi ini, insya-Allah kita akan mendengar pembentangan daripada sahabat saya dan guru saya, Ustaz Muhammad Anuruddin, yang merupakan lulusan daripada Universiti Al-Bayt Jordan dalam bidang bahasa Arab, dan juga merupakan di antara yang saya boleh katakan pengkaji dan yang mempunyai pengalaman dalam bidang ini. Dan alhamdulillah kita buat program ini untuk, atau tujuannya, untuk saya ringkaskan, pertamanya untuk kita melihat bagaimana hadis Nabi SAW dikaji dan diwariskan dan dipelihara. Ini penting kerana sebahagian kita mungkin disebabkan maklumat kita yang terhad atau masa kita yang terhad, tidak mengetahui dengan jelas bagaimana hadis-hadis ini disampaikan turun-temurun hingga pada hari ini, dan apakah yang dilakukan oleh ulama sepanjang zaman, bagaimana mereka memelihara dan mengkaji, bagaimana contohnya mereka menganggap hadis ini sahih ataupun tidak, dan bagaimana mereka menilai maksud hadis tersebut. Kita hari ini kita akan fokus kepada sanad dan matan. Sanad ialah rantaian periwayat yang membawa hadis itu daripada Nabi SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian sehinggalah kepada penulisan ataupun sudah dibukukan buku atau hadis tersebut. Jadi hari ini kita memilih Imam At-Tirmizi. Jadi kita nak lihat bagaimana setiap kajian itu berdasarkan, kita tak dapat buat semua, tapi hari ini kita akan lihat bagaimana hadis dikaji oleh Imam At-Tirmizi. Dikaji dengan maksud, ditulis, dipelihara, disebutkan bagaimana, dan juga dinilai sahih ataupun tidak. Kita nak lihat begitu. Kerana tujuan kita yang kedua ialah untuk menghormati dan meletakkan ulama-ulama hadis ini di tempat yang tepat. Bukan lagi kita menjadikan mereka ini seperti kita. Maksudnya kalau kita belajar hadis, bagi yang mengikuti pengajian hadis, dia akan tahu bahawa dalam ilmu hadis ada banyak nama ulama. Jadi adakah nama-nama ini satu level, satu ranking, satu zaman? Sini perlu kita fahami dengan sebenarnya. Jadi Imam At-Tirmizi yang hidup di kurun ketiga, di zaman imam-imam yang terkenal seperti Al-Bukhari, bahkan Al-Bukhari adalah gurunya. Mereka ini perlu kita letakkan satu tempat yang ulama telah letakkan. Kemudian yang datang lepas mereka ada jasa masing-masing, tapi sudah pasti tidak sama level. Kalau contoh saya sebutkan, kita belajar ada imam-imam di kurun ketiga seperti Imam Al-Bukhari dan sebagainya, dan Tirmizi pada kitab kita hari ini. Kemudian mungkin pada kurun keempat kita ada Ad-Darqutni, kita juga ada Ibn Hibban sebelumnya. Kemudian kurun kelima kita ada Al-Hakim, ataupun kita ada Al-Baihaqi, ataupun kita ada Ibn Abdul Bar. Kemudian kurun ke-6 kita ada ulama-ulama lain, kurun ke-7, ke-8. Adakah semuanya sama level? Dan apakah bila kita mengatakan berbeza, adakah kita maksud merendahkan? Tidak. Maksud kita meletakkan sesuatu itu atau seorang ulama itu pada tempatnya. Jadi imam-imam hadis yang awal sentiasa dihormati oleh imam-imam hadis yang terlepas mereka. Kalau kita baca ulama yang terkenal yang kita guna kitabnya pada hari ini, iaitu Ibn Hajar. Hari ini kita akan guna kitab Tirmizi dan kitab Ibn Hajar. Tirmizi meninggal 279, Ibn Hajar 852. So antara mereka beratus tahun. Keduanya ulama, keduanya alim terkenal dalam bidang hadis, dan keduanya ada sumbangan tersendiri. Tapi untuk saya datang dan menyatakan Ibn Hajar sama macam Tirmizi, ini bukan ilmiah. Ini adalah satu benda yang kita kata kegagalan memahami kedudukan ulama. Setiap seorang itu, setiap zaman itu ada kedudukan itu sendiri. Dan apatah lagi untuk datang pada zaman moden ini mengatakan saya sama macam Ibn Hajar, kami sama macam Tirmizi, lebih tak ilmiah. Tapi dalam zaman moden sekarang orang nak bukti. So insya-Allah dalam program macam kali ini kita buat, dan kita dah buat baru ni seri pertama, kita nak buktikan kenapa Tirmizi itu Tirmizi dan kenapa Ibn Hajar itu Ibn Hajar, dan bagaimana menggunakan karya keduanya, menghormati keduanya, tapi tidak menyamaratakan kerana mereka berbeza. Itu tujuan kita yang paling utama. Dan alhamdulillah hari ini insya-Allah kita juga akan dibantu oleh Ustaz Nawawi kita, saudara mustaqil dalam AFN, yang akan membantu kita menunjukkan buku ini, iaitu buku yang kita gunakan. Ini buku Tirmizi, dan dia juga akan menggunakan satu lagi buku, iaitu Taqrib. Ini dia Ibn Hajar. Maksudnya kita akan lihat
sanad terlebih dahulu, iaitu kita melihat periwayat hadis, siapa mereka, apa kedudukan mereka, dan bagaimana mereka meriwayatkan hadis tersebut dengan menggunakan buku Ibn Hajar. So kita guna 2 buku hari ini. Bukan maksud 2 inilah saja yang kita patut guna. Buku kena guna banyak, tapi untuk meringkaskan cerita, insya-Allah Ustaz Nuruddin akan lengkapkan lagi dengan maklumat lain. Bermakna hari ini bagi mereka tuan-tuan yang mungkin tak pernah tahu, hari ini kita akan tahu banyak benda insya-Allah. Bagi yang telah pun biasa dengan kedua buku ini, kita akan tengok bagaimana menggunakan buku tersebut. Jadi insya-Allah saya harap yang mana yang mungkin ini baru bagi dia, kita anggap ia sebagai permulaan yang baik, dan bagi yang telah pun tahu, kita anggap ia sebagai penambahbaikan untuk kita mahir menggunakan buku dengan sebaiknya. Apalah guna kita beli buku kalau tak tahu nak digunakan. InsyaAllah kita akan teruskan, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sebarang respon ataupun sebarang cadangan dan soalan, insyaAllah kita ada sesinya nanti. Dan juga selepas itu kalau ada lagi ulasan, kritikan yang membina dan sebagainya, kita terima dan kita alu-alukan. Jadi saya setakat itulah apa yang saya nak ucapkan. Yang penting Imam At-Tirmizi yang kita nak gunakan buku ini ialah salah seorang daripada imam hadis di kurun ketiga yang sebaris ataupun sezaman dengan Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Dan dia adalah merupakan di antara murid kanan atau murid kesayangan Imam Al-Bukhari. So kita nak lihat bagaimana imamnya At-Tirmizi ini, bagaimana, bukan imam, imamnya dia. Sebab ramai orang tahu tapi tak nampak keimamannya. Nampak tahu dia Tirmizi tapi tak tahu imam tu macam mana. Dan kemudian kita tengok pula Ibn Hajar yang merupakan tokoh besar di zaman dia, kurun ke-9, meninggal pada 852. Bagaimana dia mengumpulkan satu buku yang kita nak gunakan nanti, buku Taqrib ini. Bahagian dalam buku itu dia telah kumpulkan maklumat tentang periwayat hadis dengan bentuk ringkas dan padat dan menarik. Kesemuanya ini kita akan gunakan untuk memahami bagaimana hadis itu dikaji, dan kita kiaskan dengan kajian terhadap hadis-hadis yang lain. Dan akhir kata, yakinlah bahawa kajian hadis telah berlaku dan akan terus berlaku, tetapi kajian hadis telah pun maju dan berkembang dengan tahap yang amat baik di zaman awal lagi. Kita hari ini tak memahami bagaimana kajian hadis itu dilakukan sebelum kita nak mengkaji dengan sendiri. Itu tujuan kita dan itu harapan kita, dan saya rasa itulah saja, dan kita serahkan balik insya-Allah kepada pengurusi, dan kita akan sama-sama, termasuk saya juga, akan belajar bagaimana mengkaji hadis At-Tirmizi menggunakan buku Taqrib Ibn Hajar Al-Asqalani. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depannya. Kita boleh ubah kan? Sampai semua. Kita ambil mikrofon bagi Ustaz. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita pergi ke sesi kajian hadis. Saya akan menjemput Tuan Ustaz Anwar untuk meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da.
Terima kasih kepada Tuan Muslim Majlis, sahabat saya Ustaz Adlan dan hadirin yang saya hormati sekalian. Saya pada hari ini insya-Allah kita akan cuba teliti sebuah hadis daripada Imam Tirmizi dengan sanad-sanad yang sekali, yang mana kalau kita belajar di universiti macam inilah juga mungkin ada sedikit kelaingan, tapi kita akan sentuh sedikit pasal kita hadis yang bersanad. Kebanyakan semua kita hadis ya, memang akan disertakan sanad. Sanad ni apa yang kita, kalau siapa tak jelas sikit, sanad dan matan. Setiap hadis ada sanad dan matan. Sanad ini dalam bahasa Melayu ini rantaian periwayatan hadis. Maksudnya daripada Imam Tirmizi, daripada guru dia daripada ambil daripada guru dia sampai sahabat Nabi, itu sanad dia panggil. Matan ini adalah teks hadis itu sendiri. Hadis itu sendiri. Macam contoh tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara anda adalah sedekah. Kan? Dia panggil teks atau matan. Itu sebagai untuk lebih jelas lagi siapa yang belum begitu pasti. Kebanyakan kita kata hadis memang ada sanad dan matan ini. Ini satu kita punya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita, agama kita atau ajaran-ajaran yang dibawa daripada Nabi memang mempunyai sistem ini. Satu-satu yang kalau kita tengok agama-agama lain ada, tapi yang dikatakan kitab Injil atau Bible tu ada sanad, tapi sanad dia tidak masyhur. Ajaran-ajaran lain ini tidak ada, tidak masyhur dan boleh dipertikaikan. Berbanding kita hadis yang ada pada zaman guru kedua, ketiga hijrah, keempat, kelima hijrah, kebanyakan perawi hadis atau rantaian periwayatan hadis itu dikenali siapakah pembawa hadis itu. Itu menyebabkan kita kalau nak dibandingkan dengan agama-agama lain, memang kita dari segi akal, logik akalnya lebih meyakinkan. Kalau orang bukan Muslim, logik akal itu lebih meyakinkan. Hari ini kita bawakan kitab Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meninggal pada 27 Hijrah. Martabat Imam Tirmizi ini Al-Hafiz. Al-Hafiz ni martabatnya tuan-tuan, kebiasaannya lah menghafal lebih pada 70,000 hadis sekali dengan sanad-sanad macam Fatihah. Dia hafal hadis ni macam Fatihah, 70,000 hadis dengan sanad-sanad sekali. Kalau kita cakap lihat hadatsana Imam Tirmizi. Imam Tirmizi katakan daripada Mahmud bin Ghailan dan gurunya. Mahmud bin Ghailan guru Imam Tirmizi. Dan Hannad ni guru Imam Tirmizi juga. Guru kepada Hannad dan Mahmud bin Ghailan ni nama dia Waqi'. Waqi' ni dia mengambil hadis daripada Aban, guru dia juga. Aban ini mengambil hadis daripada Budai ni mengambil hadis daripada Abi Atiyah. Abi Atiyah ni mengambil hadis daripada sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairith. Begitulah. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan macam mana dia menghafal hadis macam Fatihah dengan sanad-sanad sekali, dengan matan sekali, itulah martabat Al-Hafiz. Martabat Al-Hafiz ni semualah Imam 4, Bukhari, Muslim, Imam Nasa'i, Abu Hatim, Ibn Majah, Abu Dawud, semua sekali. Ini martabat Al-Hafiz. Daruqutni, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, semua ni martabat Al-Hafiz. Ini kedudukan Al-Hafiz. Dan kaedah mengatakan, ulama mengatakan setiap penilaian hadis yang terbit daripada mulut Al-Hafiz, seorang bermartabat Al-Hafiz ni adalah sahih. Maksudnya kalau dia kata hadis tu sahih, sahih lah, jangan pertikaikan. Itu martabat tu sangat tinggi tuan-tuan. Kita hafal 70 hadis dengan sanad dengan matan pun saya tak tahulah. Mungkin boleh mula dari kecil. Kalau umur dah 3 macam saya 30-an, 40-an agak sukar. Tapi sangat menakjubkan dan cara-cara menghafal atau belajar hadis pada zaman dulu, kurun kedua dan ketiga hijrah memang begitu.
Hafalan sangat penting. Ditambah pula hafalan itu dicatat dan dijaga dalam kitab-kitab atau kitab-kitab catatan masing-masing. Bimbang kalau hafalan mungkin tua, mungkin ada sedikit mungkin anak murid dia akan menegur guru dia ada sedikit lupa, tersilap sedikit, dia akan rujuk pada catatan guru dia. Kadang-kadang guru dia sendiri semak atau anak murid dia pinjam kitab guru dia, tengok, oh guru apa cakap macam ni rupanya dalam kitab dia. Dia cakap tadi macam dia lupa, mungkin dah tua kot. Masih ada rujukan. Kita akan bermula di mana? Tak ada. Tak apa. Kita akan bermula dan bila kita buka kitab Imam Tirmizi, kita akan tengok bab. Bab ni tuan-tuan, dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh, dia tak ada hadis, ada hadis sikit-sikit. Tapi berbanding dengan kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis, kitab hadis ni kita tahu fiqh dia, pemahaman sesuatu hadis tu, kita akan tengok tajuk bab sini atas sekali yang ada 148 tu sebaris tu. Bab ma jaa fi man zara qauman fala usalli bihim. Bab pada menyatakan sesiapa yang datang menziarah sesuatu kaum, hendaklah dia tidak menjadi imam kepada mereka. Maksudnya kalau kita tetamu, taklah jadi imam pada tuan rumah. Kalau macam Perdana Menteri Mesir datang atau Presiden Mesir datang Malaysia ni, datang melawat Perdana Menteri kita, nak solat kat Masjid Mega dekat Kertajaya tu, Perdana Menteri Malaysia kena dah jadi imam. Macam itulah kan, adat dengan kita lah. Kita tengok tu, kita tengok tajuk ni, kita tahu dah fiqh. Ada sebahagian orang nak cepat, dia baca tajuk dia, pergi kat belakang sekali baca tajuk, atau muka depan sekali baca tajuk sekali, oh dia dah faham fiqh. Dia nak express, boleh juga. Dia ada kitab-kitab yang macam tu, baca pergi ke Sunan Kubra Baihaqi, dia baca tajuk, dia tahu dah bab fiqh memang berkisar pasal ni. Memang dia akan bagi macam kata dia bagi hint sikit lah, dia bagi isyarat sikit untuk kita memahami fiqh hadis. Macam ni cara dia. Kita masuk haddatsana. Imam Tirmizi kita bila sebut haddatsana itu, maksud telah menceritakan kepada kami, guru kami Mahmud bin Ghailan dan Hannad. Maksudnya Imam Tirmizi ni jumpa sendiri guru ni. Dia jumpa guru dia Mahmud bin Ghailan, Syekh Mahmud bin Ghailan, Syekh dia juga Hannad dan Hannad. Dia jumpa sendiri Hannad ataupun Imam Tirmizi sendiri ataupun orang lain akan bacakan hadis itu di depan guru dia, itu sebut haddatsana. Maksudnya Imam Tirmizi tak ambil secara ni guru aku, dia tulis dalam kitab, pinjam kitab guru dia, disalin. Lepas tu dia cakap haddatsana. Dia tak buat macam tu. Dia akan pastikan hadis tu dibaca depan guru dia, tidak ada bantahan daripada guru dia, atau guru dia menyampaikan sendiri hadis tu dengan mulut, ataupun dibaca oleh orang lain. Macam Imam Tirmizi, kawan-kawan dia yang datang dengan guru dia ni bacakan hadis tu depan guru dia, tidak ada bantahan. Itu panggil haddatsana. Maksudnya betapa penjagaan hadis ini disampaikan dengan bersambung, kalau boleh sejarah mendengar, sehingga tidak ada keraguan kat situ. Kalau kita sebagai contoh, Imam Tirmizi nak ambil hadis daripada guru dia, daripada buku guru dia atau kitab buku atau catatan guru dia, tanpa dia dengar hadis tu daripada guru dia, atau tanpa dia mendengar hadis tu dibacakan di depan guru dia tanpa ada bantahan daripada guru dia. Kalau kita ambil macam-macam, kita boleh ada keraguan. Mungkin dia ambil pada catatan tu mesti raw copy masih mungkin guru dia ada penilaian terhadap hadis tu, tetapi tidak ada, nak cakap macam mana, tidak ada kata putus lagi daripada guru dia untuk menyampaikan hadis tu. Ada banyak kes-kes daripada ulama hadis yang hadis yang dikumpul pada zaman hidup dia, mungkin 40 tahun, 30 tahun dikumpul, dicatatkan, tetapi dia tidak sampaikan kepada anak murid dia. Sebab apa? Hadis itu banyak hadis yang sahih, banyak hadis yang dhaif, yang palsu, dia tak sampaikan. Memang adat para hadis
zaman dulu, kedua, ketiga, keempat hijrah, kelima hijrah, mereka tidak akan sampaikan hadis-hadis palsu ni. Mereka tidak akan sampaikan hadis-hadis palsu, melainkan dengan penerangan. Dia sampaikan kepada murid dia, jaga hadis ni palsu, fulan yang ada dalam perawi hadis itu adalah penipu atau pembohong, pembuat hadis palsu, dia akan sampaikan. Dia tidak bagi hadis itu pada anak murid dia dengan sanad-sanad, tak bagi. Itu adat ahli hadis zaman dulu. Kalau kita tengok betapa detail atau betapa telitinya ulama hadis zaman dulu menyampaikan hadis, sehingga tidak wujud, tidak ada, kalau kita nak cakap, keraguan. Untuk kita sebagai contoh, orang orientalis yang anti hadis, dia sentiasa wujud keraguan. Sebenarnya tidak ada keraguan. Sebenarnya mereka sendiri tidak mendalami ilmu hadis. Itu pasal mereka menolak hadis sebenarnya. Mereka sendiri tidak tahu apa yang kita akan bentang sebentar lagi. Inilah yang tidak dikaji oleh anti hadis, orientalis. Mereka tak mengkaji benda-benda macam ni. Kalau kaji pun setakat sekali lalu. Sebagai contoh, kalau anak-anak jadi pakar hadis, sekurang-kurang 7 tahun intensif. 7 tahun intensif. Semua kita hadis, semua kita perawi hadis, kita habiskan berkali-kali baca, sampai kita ada sampai kita ada sampai satu, kalau kita tengok hadis tu, baca hadis tu, kita boleh tahu dah hadis tu dhaif. Sebab ada perawi-perawi hadis atau pembawa hadis tu, kita tahu dah hadis tu dia tu seorang yang lemah. Dia boleh tahu. Dia akan macam tu. Bertahun-tahun, 7 tahun sekurang-kurang. Saya bagi ambil 7 tahun lah. 7 tahun. Tiap-tiap hari 7 tahun, tiap-tiap hari kaji hadis, tiap-tiap hari baca kitab hadis, berulang-ulang kali. Dan sebagian ulama pun berkali-kali ulang. Kitab Sahih Bukhari 7,000 hadis, dia ulang semua hidup dia, setahun sekali habis. Setahun sekali kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Dan juga kitab-kitab lain. Macam tu kita jadi ahli hadis. Okey. Kalau kita tengok dekat sini Imam At-Tirmizi bagi hadis, dia siap-siap dah Imam At-Tirmizi bagi penilaian hadis tu. Hadza hadithun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Hasan sahih maksudnya hadis sahih lah. Kalau terjemahan Idris Marbawi dalam kitab Bahrul Madi, hadis ini hasan. Hasan maksud baik, bagus, lagi sahih. Imam Tirmizi dah siap-siap dah nilai hadis ini. Tidak sebenarnya kalau ikut kita tidak perlu fikir nak wujud keraguan dalam minda kita bahawa hadis ini sahih, hadis ini dhaif ke, tak kuat ke, dia lemah ke, atau hadis ini kuat, hadis ini sahih. Tidak perlu lagi. Imam Tirmizi dah siang-siang lagi tombok dah bagi nilai hadis. Kita tak perlu pergi mengkaji sebenarnya. Tapi hari ini kita nak tunjukkan macam mana walaupun begitu, Imam Tirmizi dah bagi penilaian hadis tu siang-siang, kita dah boleh amalkan, dah boleh guna. Kita nak tengok macam mana penelitian terhadap perawi-perawi, macam mana. Kita bukan bermaksud untuk membuktikan Imam Tirmizi, kita untuk sebagai perkenalan bagaimana ulama dulu mensahihkan hadis. InsyaAllah kita akan masuk sebentar lagi. Dan macam inilah juga dibuat oleh pekaji-pekaji universiti. Tidak cukup dengan hadis saja. Imam Tirmizi bawakan beberapa ulasan terhadap hadis ini, atau dinamakan fiqh hadis, bagaimana memahami hadis. Adakah hadis ini diamalkan oleh para sahabat. Dibawakan beberapa ulasan yang tak banyak, saya bukan dalam 3-4 baris, sebagai menambah sebagai manfaat orang untuk memahami hadis yang diberikan, disampaikan sebelum ni. Okey, boleh bagi ni sampai ke sini. Ini 149 bab baru. Ini ulasan Imam Tirmizi terhadap hadis tadi. Macam mana memahami hadis, macam mana adakah ahli-ahli fiqh zaman dulu, terutama mazhab 4, terutama para sahabat atau tabi'in, guna hadis ni, adakah tidak ada. Dia bagi ulasan. Itu satu keistimewaan kitab Sunan Tirmizi. Dia tidak ada dalam kitab-kitab lain. Sahih Bukhari tak ada. Yang kalau ada pun sikit-sikit, kadang-kadang satu baris, kadang-kadang 2-3 perkataan. Kitab Sunan Tirmizi ni punya istimewa, dia bagi macam mana kita memahami hadis, dan bagi
mazhab mana yang pegang hadis ini, tabi'in mana yang amal hadis ini, sahabat mana yang amal hadis ini. Itu satu keistimewaan ini Imam Tirmizi. Dan saya sebenarnya tak berapa setuju kalau membaca kitab ringkasan. Ada kitab-kitab dalam bahasa Arab yang dia tulis, yang dicetak, mereka buat ringkasan Sunan Tirmizi. Ada yang bab-bab macam ni dia tak masukkan, dia ringkaskan, tak masukkan dalam kitab tu. Masa dibuanglah untuk tuduhan ringkasan. Saya tak berapa setuju. Dan bukan saya betul, saya tak setuju langsung. Sebab benda ni memang baik. Okey, kita akan masukkan pada perawi awal, Mahmud bin Ghailan dan Hannan. Ini adalah guru Imam Tirmizi. Kebiasaan Imam Tirmizi, dia ahli-ahli hadis ni, ulama-ulama ahli Imam Tirmizi, Bukhari, Muslim, Majah dan semua imam ahli, dia akan menuntut ilmu daripada guru-guru yang dipercayai saja, yang diyakini kewibawaan dalam hadis, terutama sekali dari segi ilmu, kedua segi ibadat. Tuan-tuan, ilmu hadis, para ulama hadis ni ibadat ni masya-Allah tuan-tuan. Baca Quran berjuzuk-juzuk satu hari, 2-3 juzuk satu hari. Di samping muzakarah hadis tu, solat malam, solat masya-Allah, kita tak nak cakap lah. Tirmizi pun di akhir hayat pun beribadat sehingga menangis, sehingga mata dia gabun dan buta, terlalu kerap menangis. Dan kalau kita tengok baca-baca Qiyamul Lail, solat Qiyamul Lail masya-Allah, itu pasal kita terpaksa bergantung harap sepenuhnya kepada ulama-ulama hadis ini. Memang mereka ni tidak ada boleh dipertikaikan lagi. Kita Muslim biasa, dia Muslim lebih pada biasa, mukmin lebih pada biasa, sampai tahap muttaqi. Mereka orang-orang sangat bertakwa. Mahmud bin Ghailan ni kebiasaan, boleh kita buka dalam takrib Mahmud bin Ghailan, kita tengok siapa Mahmud bin Ghailan. Siapa Mahmud bin Ghailan ni? Dia ni macam mana ulama dahulu menilai Mahmud bin Ghailan ni? Mahmud bin Ghailan guru kepada siapa? Guru pada Imam Bukhari juga, guru pada Imam Muslim. Ini simbol-simbol ini dibuat macam Ustaz Lam terangkan pada sesi lepas. Simbol ini kha untuk Bukhari, mim untuk Muslim, ta untuk Tirmizi, sin untuk Imam Nasai, qaf untuk Imam Ibn Majah. Ini simbol-simbol digunakan dalam kitab takrib. Kitab takrib ya. Kitab takrib dia untuk pengetahuan, kumpulkan semua pembawa-pembawa hadis yang ada dalam kitab 6. Itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai dan Sunan Abu Dawud. Semua sekali lebih kurang dalam 8,000. Yang ni yang dihafal oleh ramai ulama. 8,000 dia dah dihafal. Banyak ulama hadis. Okey. Mahmud bin Ghailan maulahu Abu Ahmad. Abu Ahmad ni biasa kunyah lah. Kalau anak kita Ahmad, kita bagi nama Abu Ahmad. Baik, kadang-kadang anak kita bukan Ahmad pun, kan? Anak kita nama Ali, tapi orang panggil kita Abu Ahmad. Dia ada macam nama timang-timangan kan. Macam Ustaz Dan, nama anak dia Ammar, kadang-kadang kita bagi Abu Ahmad. Kerana orang Arab ni, mereka tak ada sistem encik, kan? Encik, tuan, dia ada sistem panggil untuk menghormati, kan? Abu Ahmad, maksudnya kita panggil tuan. Maksudnya kita ada tuan, encik, kan? Macam zaman dulu kalau golongan bangsa rendah di Melaka panggil hang, kan? Hang tua itu pasal panggil hang tua. Hang itu adalah gelaran bagi bahasa orang rendah sebagai penghormatan. Kita macam tu, bahasa Arab dia ada tu, Abu Ahmad. Sehingga kan Imam Tirmizi ataupun anak-anak mungkin Imam Ahmad bin Hanbal memanggil Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah sebagai panggilan hormat. Dia tak panggil Syekh, dia panggil Abu Abdullah. Anak Imam Ahmad bin Hanbal yang pertama nama Abdullah. Okey, orang Marwazi Moro, M-E-R-V, Moro di Iran sekarang ni. Asal dia sana. Nazir Baghdad, dia berhijrah ke Baghdad, duduk di Baghdad, tinggal di Baghdad. Bermer. Minal Ashirah ni Minal Ashirah ni saja peringkat ke-10. Peringkat ke-10 ini tuan-tuan dipanggil peringkat guru-guru pada imam-imam ini, dipanggil peringkat ke-10. Sahabat dipanggil dalam kitab takrib. Kitab takrib dia ada banyak peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat untuk memudahkan. Macam mana kita nak sebut kan peringkat. Kita tahu sahabat, tetapi dia tak sebut
sahabat ke, tabi'i ke, tabi'i dia tak sebut, dia sebut peringkat saja. Ini pada peringkat ke-10. Peringkat ke-10 ni guru-guru pada pemilik kitab-kitab yang masyhur, kitab 6 ni dan kitab-kitab lain. Peringkat ke-10. Peringkat ke-10 ni meninggal dalam kalau tak silap sebab Hanan tadi dalam sehingga kematiannya sehingga antara 240 hingga 255 sebelum 255 Hijrah. Imam Tirmizi tadi dia meninggal pada 279. Lebih kurang macam itulah peringkat-peringkat 10 ni dia bagi minal asyirah, maksudnya daripada peringkat ke-10. Dia tak sebut peringkat, dia sebut macam tu, sistem dia tu. Mata disebutkan juga meninggal pada tis'ah wasalatin wakilah ba'da dzalik, meninggal pada tahun 39, bukan 39 Hijrah. Peringkat ke-10 ni maksudnya selepas apa yang dinamakan peringkat ke-10 selepas tahun 200 Hijrah. Itu bagi peringkat ke-10. Sampai 250 bagi peringkat ke-10, lebih kurang macam itulah. Selepas itu bagi peringkat ke-10. Dia main simbol-simbol dia. Sebab apa kita dia nak ringkaskan, dia main simbol-simbol. Hanya orang yang belajar hadis dia akan tahu. Kadang-kadang orang belajar fiqh dia tak masuk langsung bagi hadis. Dia baca kita tak faham. Dia kena belajar metod kitab ni, macam mana ringkasan dia minta ni, macam simbol-simbol digunakan dalam kitab ni. Memang dia akan belajar, terpaksa belajar benda tu. Maksudnya minal asyirah, maksudnya peringkat selepas 200 Hijrah. Tahun 200 Hijrah. Pada tahun meninggal pada tahun 39. Maksudnya meninggal pada 239 Hijrah. Dia main simbol-simbol macam tu untuk memudahkan. Wakilah ada pendapat yang lemah, yang tak kuat, maksudnya meninggal selepas pada tahun 239 Hijrah. Kita kembali pada seorang lagi, guru Imam Tirmizi, Halal wa dan Hanan. Maksud dia ambil guru ni pada hadis ni pada dua orang guru. Tidak ada keraguan lagi. Seorang pun dah cukup tadi. Tidak perlu untuk meragui. Dia ambil pada dua orang. Itu adalah bukti bahawa dia mengambil hadis itu dengan begitu amanah dan jujur, dan dia tidak berbohong, dia tidak buat silap. Dia ambil dua orang guru. Kita beri kepada Hanad bin Sari. Dalam kitab takrib Mahmud bin Ghailan tadi tuan-tuan, dalam kitab takrib ada tak ramai yang nama Mahmud tak ramai daripada guru Ibn Tirmizi. Ada 2-3 orang, Mahmud bin Khidaj, Mahmud bin Rabi', guru Ibn Tirmizi juga. Seorang lagi Hanad, orang yang nama Hanad dalam kitab takrib ni ada 2 orang saja. Ada 2 orang saja nama Hanad. Seorang bukan daripada pembawa hadis dalam kitab 6, seorang lagi guru pada Imam Tirmizi dan guru pada ramai ulama. Guru pada Imam Bukhari, Ain Kha ni dalam satu kitab Imam Bukhari, ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Khalqu Af'alil Ibad. Itu pasal dia buat Ain kat sini. Maksudnya ada kitab lain. Kalau tanpa Ain, maksudnya Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Maksudnya hadis, pembawa hadis tu ada dalam kitab Sahih Bukhari sahaja. Tapi ada Ain bukan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Bukhari yang lain. Tuan-tuan, kita kena faham simbol-simbol ni. Mahu tak mahu, kita kena faham simbol-simbol ni untuk belajar hadis. Mim Muslim 4 ni mazhab kitab sunan, pemilik kitab 4 kitab sunan yang masyhur. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. 4 ni. Itu bagi simbol 4 ni. Dia tak bubuh macam Tirmizi tu buta kan. Ta Nasai Muslim. Dia tak guna simbol dia. Simbol 4 ni sudah faham dah. Senang cerita. Kalau zaman sekarang ni kita bagi kod dah kan. Ada yang color coding, pakai nombor, pakai warna merah, atau color coding, kita macam kod-kod macam tu lah. Hanad bin Sari bin As-Sari Ibnu Mus'ab At-Tamimi. Tamim ni daripada Bani Tamim. Abu As-Sari Al-Kufi, dia duduk kat Kufah. Al-Kufi.
Fiqh. Tuan. Tadi kita mahu berrelan juga fiqh juga. Macam ni juga fiqh. Dipercayai fiqh ni satu martabat yang sangat tinggi tuan. Maksud dia seorang amanah, jujur ibadatnya, seorang beragama tak tidak langgar ajar-ajar agama ni, seorang berilmu banyak tinggi, lagi dipercayai fiqh ni kepercayaan, orang kepercayaan dalam bahasa Melayu, atau dipercayai, sangat dipercayai fiqh. Minal Asyirah, kita sebut ni Minal Asyirah, yang selepas 200 Hijrah. Itu simbol dia. Maksudnya peringkat ke-10. Minal Asyirah, peringkat ke-10. Mata meninggal pada 43, tahun 43. Maksudnya 243. Walau dah betul-betul berumur 91 tahun ketika dia meninggal. Okey, kita masuk ke teks Imam Tirmizi. Kita masuk ke kita. Kedua-duanya mengambil daripada seorang ulama hadis pada zaman itu bernama Waqi' haddatsana. Maksudnya kedua-dua juga berjumpa dengan Waqi'. Dengar sendiri hadis itu di depan Waqi', tidak ada bantahan, atau Waqi' ini menyampaikan hadis itu sendiri kepada mereka. Sebab ulama macam kita cakap tadi, dia takkan sampaikan hadis itu melainkan hadis itu sahih di sisi dia, ataupun hadis itu disampaikan, kalau hadis itu dhaif dia akan tegangkan hadis itu. Kenapa dhaif? Waqi' bin Al-Jarrah ni masyhur. Waqi' Al-Jarrah ini lah guru Imam Syafi'i. Kita kalau tak silap saya tak lain. Waqi' bin Al-Jarrah guru Imam Syafi'i. Dia duduk di Kufah. Imam Syafi'i ni dia berguru dengan bukan calon-calon orang. Dia tak guru macam orang biasa. Memang orang hebat-hebat. Kita akan masuk pada Waqi'. Syekh Mustaqil, ahsanallahu ilaikum. Waqi'. Kita tengok Waqi'. Kalau tak silap saya ada 3 orang yang nama Waqi' dalam kitab takrib. Ada 3 orang saja. Ni macam mana kita nak mudahkan menghafal kitab takrib ni, dia macam tu lah. Hana ada 2 orang dalam kitab takrib. Mahmud Murailan daripada guru intervisi yang nama Mahmud ada 3-4 orang saja. Macam kita Waqi' dan kita ada 3 orang saja yang kita nama Waqi'. Macam tu kita nak menghafal, cara menghafal kita. Waqi' bin Al-Jarrah. Simbol yang digunakan Ain. Ain ni maksudnya kesemua kena 6 ulama menggunakan atau ada pembawa hadis yang bernama Waqi' ni ada dalam kitab ke-6 kitab. Itu bagi Ain. Maksud Ain ni kependekan atau simbol kepada jamaah. Jamaah ni maksudnya 6 orang ialah. Jamaah masuk kumpulan, maksudnya 6 orang ialah. Kesemua kitab hadis, 6 kitab hadis tu ada nama Waqi' dalam kitab mereka. Sebab kalau tak ada nama Waqi', ganjil sangat. Sebab imam ini sangat masyhur Waqi'. Bahkan guru Imam Syafi'i sendiri. Dia tengok macam mana Waqi' dia bagi nama, kadang-kadang bagi nama penuh. Tuan, macam mana dia orang boleh tahu nama pun datuk apa semua. Waqi' bin Al-Jarrah bin Malih atau Mulay Ar-Ru'asi. Ar-Ru'asi Hamzah Muhammad. Abu Sufyan Al-Kufi, duduk kat Kufah. Saya sebut tadi Kufah. Guru pada Imam Syafi'i, fiqhun. Okey, satu. Fiqh dipercayai, sangat dipercayai atau orang kepercayaan. Tambah lagi martabat Al-Hafiz. Saya sebut tadi martabat Al-Hafiz dalam ilmu hadis dan di sisi ahli hadis, masya-Allah. Berpuluh ribu tuan-tuan baca hafal hadis macam Fatihah dengan sanad-sanad dan matan-matan yang sekali. Macam Fatihah. Hafiz. Abid ditambah dengan Abid. Memang seorang sangat kuat beribadat. Siang malam dia ada masa lapang beribadat. Malam ni sembahyang dia mula tahajud. Siang kadang-kadang puasa. Sebulan tu dekat 10 hari dekat puasa sunat, 20 hari puasa. Kadang-kadang dia miskin lebih lagi banyak daripada puasa. Kadang-kadang zaman dulu fikir-fikir mereka miskin tapi alang-alang dia lapar di puasa. Bagus juga hidup miskin itu tuan-tuan. Maksudnya kita mengalahkan kita berpuasa. Nanti diceritakan zaman dulu tuan-tuan, yang miskin ni tak ada makanan, dia makan buah taman, dia kemam dalam mulut. Kemam dalam mulut tu dia tak punya. Satu hari sampai daripada pagi sampai setengah hari sampai kemam masih ada lagi buah taman dalam mulut, dia telan air jiwa yang manis. Dia tak lapar sepanjang hari. Itu orang miskin zaman dulu. Kemam mulut satu hari sebutir. Satu hari sebutir siang. Disebabkan kandungan buah kurma ada gula apa semua, dah cukup semua untuk nutrisi semua.
tak rasa lapar sangat. Rasa lapar sikit, tapi tak rasa lapar macam pedih-pedih sangat. Itu yang begitu ganjil. Dan ulama-ulama hadis yang penuntut ilmu hadis yang banyak cerita kisah-kisah, memang ada kes-kes macam ni. Dia terlalu miskin, tak ada makanan, beli buah kurma banyak-banyak, simpan buah kurma belakangan lama 2-3 bulan, makan sikit-sikit kurma, sebutir satu hari. Macam tu sekali mereka ni untuk ilmu hadis, sampai berkorban macam tu sekali. Kadang-kadang kita kan terpaksa baca balik, kita patutnya kena baca balik latar belakang hidup dan macam mana mereka ni menuntut ilmu sungguh-sungguh untuk menjaga agama dia. Min kibari tasi'ah, maksudnya senior peringkat ke-9. Tadi kita guru Imam Tirmizi peringkat 10. Ni senior peringkat ke-9. Peringkat ke-9 ni sebelum 200 hijrah. Sekarang ni 1433 hijrah. Maksudnya kita cerita ni 1000 tahun yang lalu dah. Sebelum ni kita baca mata fi akhiri santisah atau awal, ada sedikit perselisihan. Dia meninggal pada tahun 197 hijrah atau 196 hijrah. Disebutkan sini. Disebutkan dalam Quran ni mi'ah wa mi'ah, maksudnya 196 atau 100. Disebut sekali dengan tarikh lahir sekali, cukup lengkap. Macam mana mereka mengkaji pembawa-pembawa hadis dengan tarikh mati dia. Kadang-kadang tarikh lahir disebut dan tarikh mati semua sebut lengkap, tuan-tuan. Walaupun sabun sana meninggal pada usia 70 tahun, kita nak tahu bila lahirnya, tolaklah 96 tolak 70 tahun. Bukan dia lahir pada tahun 126 hijrah, lebih kurang. Dia beritahu. Kadang-kadang kita tetap tak perlu tahu bila dia lahir, tanya masa meninggal umur berapa, 73 tahun, tahun berapa, tahun sekian. Kita tolaklah kan. Okey, ini guru dia, Hammam. Kita akan masuk pada sanad seterusnya. Waqi' bin Jarrah ni, dia ambil hadis ni daripada mana? Kita masuk pada Waqi' dari an, dalam bahasa Arab maksudnya dari Aban bin Yazid al-Attar. Siapakah Aban bin Yazid al-Attar? Kita akan tengok. Simbol yang digunakan macam biasa. Simbol yang digunakan Aban bin Yazid al-Attar ni ada juga dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Nabi Daud, dan ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sunan Nasai. Kebiasaannya. Okey. Al-Basri. Al-Basri maksudnya orang Basrah. Tadi Al-Kufi, Kufah. Dia cakap Basrah. Pembawa hadis ini hidup di Basrah atau berasal daripada Basrah. Al-Attar ni biasalah, atau ni gelaran pada orang buat atar kan. Al-Attar ni apa ni, biasa bapa dia atau keluarga dia dulu, dia memang kerja dia buat minyak atar, dia jual. Buat minyak atar, dia jual. Thiqah, maksudnya dipercayai atau orang percaya atau sangat dipercayai. Lahu afrad, ada beberapa hadis yang kalau mengikutkan Ibnu Hajar cakap afrad, ada beberapa hadis yang daripada sekian banyak hadis tu yang dia riwayatkan, kata 100 hadis. Ada sedikit macam 4-5 hadis yang tidak dipersetujui oleh pakar-pakar hadis. Maksudnya hadis itu ada sedikit kelemahan. Imam Hajar sebutkan ada beberapa hadis. Maksudnya bagi itu kita kaji selepas ni atau akan datang, itu untuk kita pasti apakah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aban. Tapi insya-Allah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan kitab ini insya-Allah hadis sahih. Kita sebab apa Imam Tirmizi cakap tadi, hadza hadithun hasanun sahih, hadis itu sahih. Dia siap-siap bagi dah. Okey, mata minas sabi'ah, daripada peringkat ke-7. Peringkat ke-7. Mata fi hudud Siti. Meninggal pada peringkat ke-7 tadi. Kita cakap sebelum pada peringkat ke-7, maksudnya dalam 160
meninggal pada tahun 160 Hijrah. Peringkat ke-7 dia bagi. Peringkat ke-7. Maksud peringkat ke-7 macam peringkat ke antara peringkat ke-9 hingga ke peringkat ke seterusnya. Maksudnya tahun kurun kedua Hijrah, kan? Maksud antara 101 tahun ini 199 tahun. Maksud peringkat ke-9 ke atas. Fi hudud sitin, maksudnya 160. Kita masuk pada perawi seterusnya, Imam Tirmizi. Aban tadi, kita cakap Aban tadi memang kita cakap dipercayai. Aban ini mengambil hadis ni daripada mana? Daripada sebelum saya kata, kita perasan nak sebut hadatsana, dia ambil pada hadatsana, tiba-tiba Waqi' ambil pada Aban ni dengan perkataan daripada Aban. Waqi' ambil perkataan. Kenapa guna perkataan tak guna perkataan hadatsana? Telah menceritakan kepada kami, guru kami, Imam Tirmizi mengambil kan hadis daripada guru dia, telah menceritakan kepada kami. Guru dia ambil pada Waqi', telah menceritakan kepada kami. Tiba-tiba Waqi' ambil daripada Aban dengan perkataan daripada, tak cakap ni. Perlukah kita mempertikaikan cara Waqi' ini mengambil hadis pada Aban dengan bagi statement macam mana anda mengambil hadis ini? Saya ambil daripada, bukan saya dengar daripada, atau dia telah mencerita kepada saya. Daripada, disebut daripada ni macam tak berapa jelas. Disebabkan Waqi' ini bagi seorang hafiz besar, thiqah, dipercayai, kita tidak perlu bertikaikan lagi macam mana dia mengambil hadis. Dah tentu hadis sahih, dia takkan menipu. Buat apa? Menipu dalam agama kita, menipu ini, berbohong ini ada satu dosa besar. Apatah lagi untuk mengambil hadis dalam bab agama ini, menipu. Ulama dia takkan menipu. Melainkan ada beberapa dalam kes-kes hadis palsu, pembawa hadis itu dituduh pelbagai tuduhan memalsukan hadis atau lemah atau penipu sebagainya, baru kita ambil kira. Tapi seorang yang dipercayai macam Waqi' tidak perlu kita bertikaikan lagi. Dan itu adalah metodologi ulama hadis pada zaman dulu. Sekiranya hadis orang perawi itu thiqah, dipercayai macam Waqi', kita tidak perlu bertikaikan lagi. Dan dia kira kalau dia menipu sekali saja dan ditemui bahawa Waqi' ini menipu, terus ulama tak ambil hadis dia langsung, takkan jumpa langsung. Maksudnya pelajar-pelajar hadis takkan pergi kepada guru syekh ini kerana dia telah menipu sekali dalam menyampaikan hadis. Dia kata pergi. Begitu tegasnya bahawa ini adalah agama. Mereka penuntut mereka, hadis ini adalah agama. Agama kita tak boleh mengambilnya dengan ada unsur-unsur penipuan, perbohongan. Tidak mungkin. Dan Allah SWT telah janjikan dalam kitabnya bahawa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah telah menurunkan Quran atau peringatan tu maksudnya apa? Quran dan hadis. Dan kami jugalah yang akan memelihara Quran dan hadis. Itulah janji Allah SWT. Begitulah telah berlaku. Okey, Aban sekarang thiqah juga, dipercayai juga. Ain diambil dengan an juga. Daripada, an ni maksud daripada. An Budail bin Maisarah, Budail bin Maisarah Al-Uqaili, nama seorang perawi hadis. Kita tengok Budail macam mana Budail ni. Kita dekat tadi Aban dari thiqah, dia ambil daripada Budail dengan perkataan an. Kita tak perlu, macam saya cakap ni, ikut kaedah, kita tidak perlu mertikaikan seseorang yang dia tu telah diberi penilaian bahawa mereka thiqah ataupun berwibawa, tidak ada pembohongan, tidak ada melakukan kesilapan, melainkan ada beberapa kes. Kita perlu mertikaikan ni. Budail Musaddar ini dalam bahasa Arab Badalun. Budail ada seorang saja dalam kitab takrib. Nama Budail ada seorang saja. Senang nak hafal kan? Ada seorang saja nama Budail dalam kitab takrib. Budail dalam bahasa Arab ni Budail ni bahasa ni Musaddar.
Al-Uqaili bidomil ain. Ini Uqaili, bukan Aqili. Uqaili Ibnu Maisar Al-Basri, orang Basrah juga, bahasa ataupun bahasa dari Basrah, orang Basrah juga. Thiqah, macam tadi juga, dia percayai ataupun dalam bahasa Melayu yang cantik, berwibawa, macam itulah. Berwibawa, seorang pembawa hadis yang berwibawa. Thiqah daripada peringkat khamisah kelima, daripada peringkat kelima. Peringkat kelima. Tengok, peringkat kelima ini kita tahu dah. Peringkat ke-9 ke atas, peringkat ke-8 ke-7 ke atas, semua di bawah 200 hijrah. Di bawah 200 hijrah. Peringkat kelima meninggal pada 25 atau 30. Ada sedikit perselisihan pada tahun berapa dia meninggal. Pada tahun 125 atau 130. Sedikit perselisihan para ulama rijal atau ulama yang mengkaji pembawa hadis ini ada sedikit. Okey. Khamisah ni peringkat kelima ni tuan-tuan, budaya dia begini, peringkat kelima ni adalah golongan tabi'in. Golongan tabi'in kecil dia begini. Tabi'in kecil mereka ni tak sempat berjumpa pada para sahabat. Tidak sempat mendengar daripada para sahabat. Golongan tabi'in ni mereka generasi setelah sahabat Nabi. Setelah semua sahabat meninggal, golongan tabi'in dia begini. Selepas tu generasi itu nama golongan tabi'in. Golongan tabi'in ni hanya sempat jumpa para sahabat dan tak sempat jumpa Nabi. Tapi ada beberapa kategori. Satu, tabi'in tua, tabi'in pertengahan, ada 2-3. Last sekali tabi'in kecil. Budaya ini dari golongan tabi'in kecil, yang mereka ni mungkin sempat tengok, dia kecil lagi, dia tengok, jumpa, nampak para sahabat je, tapi dia tak faham, tak dengar para sahabat, dia tak faham para sahabat, dia tak faham apa. Mungkin dia terlalu kecil, 3-4 tahun, 5 tahun, dia tak faham. Dan sehingga macam tu pun ulama-ulama hadis bagikan macam mana golongan ini sampai mereka perincikan. Macam saya tengok umur 5 tahun, kalau ada seorang syekh umur 70 tahun, saya masa umur 5 tahun tak faham apa-apa syekh cakap. Syekh tu pergi ngajar, cakap apa dalam bab apa dalam kitab-kitab fiqh ni, saya tak faham. Macam tu tabi'in kecil. Dia sempat jumpa para sahabat macam kes budaya ini, tetapi dia tidak meriwayatkan secara langsung pada para sahabat. Maksud dia ambil hadis daripada mana? Dia ambil hadis ni pada tabi'in pertengahan atau pada tabi'in tua, atau senior tabi'in tua. Dia sempat jumpa tu. Itu peringkat kelima. Peringkat yang saya sebut ni, peringkat kelima, peringkat keenam, peringkat keenam, ketujuh. Saya sebut tadi, ini peringkat keenam, ketujuh dan ke-8 kalau tak silap saya, mereka ini dipanggil atba' tabi'in. Tabi'in, atba' tabi'in, golongan selepas golongan tabi'in. Maksudnya setelah semua golongan tabi'in meninggal, dia pergi belakang, selepas generasi seterusnya dia pergi golongan atba' tabi'in yang sempat jumpa tabi'in ni. Sahabat memang tak jumpa lah. Sampai dia bagikan kategori macam tu. Dia bagi macam mana tahu? Dia bagi peringkat tabi'in, sahabat, peringkat tabi'in. Tabi'in ada banyak kategori, tabi'in tua, tabi'in pertengahan, tabi'in kecil. Lepas tabi'in kecil, peringkat atba' tabi'in. Sehingga macam tu sekali bagi detail. Di samping itu Ibn Hajar sebutkan kan bila dia meninggal. Sampai macam tu sekali untuk tahu pembawa hadis ni tuan-tuan. Begitu detail dan telitinya, memang tak ada dalam agama-agama lain. Sehingga begitu sekali. Okey, dekat ni tabi'in kecil. Tabi'in kecil budaya ni ambil hadis ni daripada siapa? Dia datang tengok sebentar lagi. Dia seorang thiqah kan? Seorang pembawa hadis yang berwibawa. Dia tengok dalam tabi'in kecil, Budayl bin Maisarah an Abi Atiyah, daripada Abi Atiyah. Dia mengambil hadis ini daripada Abi Atiyah, rajulin minhum,
seorang Uqayli, seorang lelaki yang hidup, seorang lelaki daripada keluarga Uqayli, Maula. Jadi mereka macam hamba atau tawanan apa, tapi hidupnya sebagai macam tu lah, Maula. Dia hidup sebagai hamba. Masa dulu perhambaan ni memang circle biasa. Ada wujud peperangan atau seorang daripada Bani ataupun keluarga Uqayli. Rajulin minhum, kita tengok Abu Atiyah. Abu Atiyah ni memang saya ikutkan, kalau belajar sedikit tinggi, advance sikit, kita ada banyak perbahasan tentang Abu Atiyah. Tapi hari ini saya sampaikan apa yang perlu saya tak berani nak masuk, sebab apa, kita ada satu kaedah yang ilmu yang rumit terpaksa dalam bidang hadis ni kita tak boleh sampaikan dalam forum yang umum sebegini. Kita kena duduk duduk untuk tegakkan macam style di universiti, dan sangat detail dan sangat susah, dan kita memerlukan orang-orang yang sangat-sangat minat nak tahu ilmu hadis ni. Tapi tak apa, kita akan masuk juga kenalan dengan Abu Atiyah ni. Abu Atiyah ni, kita tengok simbol dal ada dalam Sunan Abu Daud. Dal ni simbol Abu Daud, ada dalam Sunan Tirmizi. Ta simbol pada Tirmizi ada dalam Sunan Nasai. Ada juga. Tuan-tuan, kalau seseorang pembawa hadis tu tidak ada dalam Sahih Muslim, kha atau mim, kalau ada dalam Sunan Nasai, maksudnya perawi itu, pembawa hadis tu ada kekuatan. Walaupun dikritik, mungkin tidak dikenali, tetapi ada kekuatan. Ini hanya kebiasaannya memang orang yang sentiasa mengkaji kitab rijal hadis, kitab pembawa hadis, sejarah-sejarah atau tawarikh pembawa hadis ini yang beribu-ribu, dia akan tahu. Yang dah berpengalaman bertahun-tahun, mula saya pun tak tahu macam mana baca, buat perbandingan ni. Bila kita teori macam ni, kita buat perbandingan, betul ke praktikal yang membawa kepada wujud teori ni. Saya cek praktikal, cek, memang betul tuan-tuan. Kebanyakan pembawa hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada dalam Sunan Nasai, ada kekuatan. Ada kekuatan di situ. Kita tidak boleh cakap para pembawa hadis ni lemah, walaupun dia dikritik. Ada ulama pakar hadis lain cakap dia ni ada lemah, dhaif, lemah. Ada kekuatan. Itu pasal penting simbol-simbol ni untuk kita tahu. Dan Ibn Hajar, ulama hadis, dia tahu dah. Kalau kita sebutkan pembawa hadis ni, kita kena sebut siapa yang meriwayatkan, kerana di situ ada petunjuk kekuatan bagi seseorang pembawa hadis. Okey, Abu Atiyah Maula Bani Uqayl, dekat Bani Uqayl tadi kan. Al-Uqayli, Uqayl tadi. Tuan-tuan nak tahu? Macam seorang nama Al-Hilali. Kata Al-Hilali, mungkin moyang datuk dia nama Hilal, dia keturunan Hilal, dia panggil Al-Hilali. Kalau macam seorang tu moyang kedua dia, moyang ketiga dia nama Ja'far, dia mungkin menggunakan Al-Ja'fari. Macam tu. Ni nama-nama bahasa Arab ni dia agak unik sikit. Dia akan, biasanya orang Arab ni dia akan ulang-ulang balik nama moyang ni. Ulang-ulang balik nama moyang ni. Melainkan Nabi Muhammad, tak silap saya, moyang-moyang tak ada Nabi Muhammad. Kan? Biasa orang Arab ni, kalau dia nama Hasan, bapak dia nama Ali, datuk dia nama Hasan juga. Sebab bapak dia menamakan dia tu seperti nama datuk dia. Kadang-kadang moyang dia nama Hasan, datuk dia nama mungkin Ahmad, tapi moyang nama Hasan. Dia berulang-ulang, Hasan, Ali, Ahmad, Hasan. Dia tak ubah. Kebiasaan dia tak ubah nama, kebiasaan. Ada sikit-sikit kadang-kadang ubah, tapi orang Arab macam tu lah. Abdullah, Ahmad, dia akan ulang balik. Kalau ada moyang nama Abdullah, dia nama Abdullah juga. Seorang moyang nama Allah. Tiba-tiba ada moyang atas pada Abdullah nama, lebih kurang dalam Marzuq. Dia nak nama Marzuq. Sebab apa kena Marzuq? Moyang aku yang kelima dulu nama Marzuq. Untuk apa ni, ambil berkat moyang nama tu, ulang dia nama moyang. Tapi orang Melayu tak ada. Orang Melayu ni kalau boleh zaman sekarang, nama kalau boleh tak ada makna langsung. Nama bapa, nama mak cantum, tak ada makna. Dia cakap, apa tak bagi nama Ismail Musa? Allah, nama macam nama orang dulu-dulu lah. Tak happening. Apa dah, saya tak tahu bahasa Inggeris ni. Dia pendidikan semua bahasa Arab tu. Dia cakap macam tu lah. Nama Nabi tu tuan, tak apalah, boleh nama Ismail, jangan cakap nama. Orang putih pun still nama David, Daud, nama John, Yahya, nama Joseph, Yusuf, masih kita guna nama macam tu.
Kita pula malu nak guna nama Islam. Pelik sungguh. Pertama orang Malaysia ni lah. Sungguh pelik. Saya bagi nama yang ni lama ni Zainab ke, alah kamu Zainab, nanti orang Zainab pula. Okey, makbul. Abu Abdiyah Maula bin Uqaid makbul dia. Makbul ni dalam bahasa Arab diterima. Diterima tuan-tuan. Maksudnya hadis tidak ditolak. Itu di sisi Ibn Hajar. Ada sedikit perbahasan lagi, saya tak boleh ceritakan kat sini sebab apa dia advance lebih tinggi lagi. Tapi ini untuk peringkasan Mina Al-Thalithah, daripada peringkat ketiga. Peringkat ketiga ni tuan-tuan adalah golongan tabi'in pertengahan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, tabi'in peringkat kedua dan ketiga ini, tabi'in tua dan tabi'in pertengahan, kebanyakan mereka pada zaman itu, pada suasana zaman itu, mereka tidak berbohong dalam mendapatkan hadis atau tidak melakukan kesilapan. Sekiranya mereka meragui, macam tak berpasti hadis itu, tak berpasti, mereka takkan sampaikan hadis. Mereka takkan cakap. Sungguh begitu sekali mereka jaga kewibawaan untuk menyampaikan hadis. Kalau tak pasti jangan sampaikan, kalau pasti sampaikan. Macam itulah. Kita kena faham. Di samping pula, Masya Allah, tuan-tuan dan kita tahu, orang tabi'in ni mereka akan beribadat sehingga dikatakan lebih banyak ibadat daripada para sahabat. Sehingga sahabat itu, wahai orang tabi'in, kamu ni, wahai seorang sahabat mengatakan, kamu ni wahai tabi'in yang tak sempat jumpa Nabi ni, semua pada kamu ni, Masya Allah, ibadat cukup banyak, solat malam, puasanya. Tapi kami pun para sahabat tak beribadat macam kamu. Tapi ada satu yang tidak ada pada kamu. Sahabat ni kata pada tabi'in, satu tidak ada pada kamu, wahai golongan tabi'in, kamu tidak ada di dalam golongan kamu ni ada, tidak ada ada di kalangan golongan tabi'in ini yang rasa cintakan dunia. Ada sikit-sikit ni golongan tabi'in. Banyak para sahabat mereka tidak cintakan dunia langsung tidak cintakan dunia. Kalau Allah bagi kekayaan tu, itu takdir Allah bagi, dia sedekah. Ada, bukan semua para tabi'in, ada sikit-sedikit. Berapa orang yang walaupun ibadat banyak pun ada sedikit yang cintakan dunia. Ini yang kelebihan yang tidak ada pada yang tidak ada pada golongan tabi'in. Tuan-tuan tahu. Tapi telah ada saksi daripada para sahabat sendiri bahawa memang para tabi'in ini, Masya Allah, ibadat, puasa, sembahyang malam, qiyamul lail, baca Quran. Asal ada masa lapang saya, mereka akan bawa ibadat. Itu satu kelebihan golongan tabi'in. Dia sebut tadi minat thalithah, golongan tabi'in pertengahan. Yang mereka ni rata-ratanya memang tak berbohong lah. Rata-ratanya memang tak berbohong. Zaman itu memang zaman yang semua salafus saleh, semua keadaan baik, semua orang baik. Orang sikit mungkin ada, orang sikit pun, kalau ada orang sikit mungkin dah kena hudud dah, kan? Tangkap, penjara apa semua, dah kena buat dah. Okey. Sebenarnya dalam makbul diterima ni, dia bawa sikit pada siqah. Dia tak tinggi sangat. Dia ada beberapa kritikan yang kadang-kadang memberi kesan, kritikan kadang-kadang tidak memberi kesan langsung. Itu pasal dia guna perkataan makbul. Itu pasal dia guna perkataan makbul. Itu saya cakap tadi, kalau kita masuk advance yang lebih tinggi sikit pada, dia lebih perbahasan lebih panjang ni. Pasal buka kitab lebih besar. Terpaksa duduk semeja. Macam kita mengajar hadis abang ni, kita terpaksa guna teknik persediaan secara langsung. Kamu 4-5 orang, semua buka kitab sekian. Tengok sekian. Tak cukup buka, ambil kitab sekian, buka lagi. Semua kena hadir tengok. Macam tu sekali. Sebab ini, kalau kita nak cakap, kita memang buat macam ni untuk, sebab ini benda agama. Benda agama ni kita kena detail dan tegas dan pastikan betul-betul. Buka kitab, tengok. Jangan main rasa-rasanya dengan tengok dan pastikan. Ini golongan tabi'in. Seterusnya yang Tirmizi, Abu Atiyah ni mengambil daripada Malik bin Al-Huwaris. Inilah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang hadis tak berapa banyak. Malik ni dia menyampaikan tak banyak hadis. Dia tak macam Abu Hurairah menyampaikan 40 hadis. Macam Aisyah dia tak banyak, dia macam 4-5 hadis, tak banyak hadis dia sampaikan. Disebab kenapa sahabat ni kalau dia terlupa, dia cakap aku dah lupa hadis tu. Dia katakan sahabat hadis. Sampai begitu sekali dunia dia berwaspada.
Kalau dia pasti ada, dia akan sampai. Kalau tak pasti, aku telah lupa pertanyaan sahabat lain yang lebih muda, mungkin dia ingat. Macam tu sekali tu, punya amanah dan jujur je. Memang zaman sekarang ni payah betul nak cari orang macam ni. Sampai nak hadis masuk Yatina Kana Malik bin Huwairith. Malik bin Huwairith pernah mendatangi kami atau datang kepada tempat musalla surau kami. Musalla ni surau lah. Kalau zaman dulu bagi masjid lah musalla ni. Zaman sekarang ni guna musalla ni surau, kan? Masjid atau surau atau tempat solat kami atau masjid kami. Dia tahaddas. Maksudnya tahaddas ni dia umum, berbicara. Maksudnya tahaddas masalah lain, berbicara. Sama ada menyampaikan hadis atau berbicara pasal benda lain, atau menyampaikan hadis dalam masjid tu. Tapi kalau dari segi logiknya, kan, segi masuk akal sikit, bila dalam masjid cakap pakai benda agama lah, kan, dia tak ada menyampaikan hadis Nabi. Fahadar salat, dan tiba waktu salat. Fahadar bis salatu yauman, pada dan satu hari dia tengah berbicara dalam masjid, masuk waktu salat pada satu hari. Faqulna lahu, kami kata kepada Malik bin Huwairith, taqaddam, majulah ke depan untuk jadi imam. Taqaddam, faqala, Malik bin Huwairith cakap, dia taqaddam ba'dukum, sebahagian pada kamu lah sepatutnya maju ke depan untuk jadi imam. Hatta uhaddithakum limala, sehinggalah aku akan ceritakan kepada kamu nanti kenapa aku tidak maju ke depan. Sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar. Okey, aku telah mendengar dari Nabi. Sami'tu, tengah mendengar Nabi SAW bersabda, man zara qauman fala ya'umuhum, sesiapa atau barang siapa yang menziarahi, melawat sesuatu kaum, sekumpulan dari satu kaum, macam kita pergi ke kampung lain, kan, pergi ke masjid orang lain, pergi ke negeri orang lain, pergi dalam mungkin dekat taman-taman perumahan lain ada surau. Man zara qauman fala ya'umuhum, jangan dia jadi imam. Jangan dia jadi imam. Sebagai ulama mengatakan ini larangan ni sebagai tegahan haram ke atau tak, sebagai untuk kesopanan, adab sopan, tata susila. Ada juga dalam ada larangan hadis Nabi. Kan? Larangan sebab apa? Sebab dia haram ke bukan? Untuk jaga adab kesopanan santun, sopan santun, adab kesopanan, adab-adab. Ini larangan. Dia tak haram, tak dosa besar. Sampai tak sampai berdosa, tapi tak sesuai dari segi moral dan segi adab sopan, tak sesuai. Fala ya'ummahum, janganlah dia jadi imam. Wal ya'ummahum rajulun minhum, hendaklah seorang dari kaum tadi jadi imam. Jadi imam kalau sampai waktu salat. Itu yang hadis yang kita bicara tadi. Dan Imam Tirmizi cakap, ada hadithun hasan sahih. Siang-siang Imam Tirmizi cakap, ada hadis hasan sahih. Sebenarnya kita tak perlu kaji lah kata tu. Melainkan pelajar-pelajar ilmu hadis saja yang tinggi-tinggi, yang memang ada sekelompok daripada golongan Islam pertama di Malaysia ni akan kaji benda macam ni sebagai pengetahuan. Sebagai pengetahuan untuk mana tahu ada seorang anti hadis, seorang kawan bantai hadis ni, hadis ni ada palsu ke. Senang nak jawab, kan? Kita ada bukti bersukupan, kita ada bukti-bukti ilmiah dan kitab-kitab lain. Wal amalu ala hadha, Imam Tirmizi bagi ulasan dalam hadis ni. Wal amalu ala hadha, hadis ini dipraktikkan atau diamalikan di sisi akthar, inda akthar ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita sampai sini dulu kita. Wal amalu ala hadha ni kita akan berdiri rehat dulu. Kita akan tegangkan ulasan Imam Tirmizi ni. Kenapa Imam Tirmizi bawa ulasan ni? Macam mana kewibawaan Imam Tirmizi. Terutama sini Imam Tirmizi meninggal pada 279 Hijrah. Imam Tirmizi setiap kali Imam Tirmizi meninggal 279 Hijrah, dia cakap tadi sebelum dia cakap tadi, ulama-ulama dari kalangan para sahabat Nabi. Imam Tirmizi meninggal 279 Hijrah. Sahabat Nabi paling terakhir sekali meninggal tahun 110 Hijrah.
Abu Amir Tufail, Amir bin Wasilah, Abu Tufail Amir bin Wasilah, sahabat Nabi, sahabat kecil yang terakhir sekali meninggal. Namanya Abu Tufail Amir bin Wasilah. 110 Hijrah kalau tak silap saya. Macam mana Ibn Biji kata para sahabat mempraktikkan hadis ini. InsyaAllah selepas rehat ni kita akan bincangkan apakah ulasan Ibn Biji itu berwibawa, atau dia main teka-teka, atau memang ada asal usul. Wallahualam, kita akan berhenti selepas ini. Kita akan sambung selepas ini insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anwar. Okay, kita berhenti rehat dalam masa setengah jam. Minum pagi disediakan di luar lah. Okey, kita akan masuk balik dalam setengah jam insyaAllah. Terima kasih.